Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Akila dan rakan-rakan sekalian. Saya Jana dari kelas 2 Rasional serta ahli kumpulan yang lain iaitu Apna dan Rifa akan membentangkan tentang sajak dalam persekitaran kata-kata. Pembentangan ini akan dimulakan dengan maksud sajak. Maksud sajak bagi rangkap pertama ialah Tuhan yang menciptakan manusia. Dialah yang membolehkan manusia bertutur dan menerima kenyataan. Rangkap kedua ialah Tuhan telah mengurniakan manusia kebijaksanaan untuk berbicara tentang apa-apa yang tergores dalam jiwanya dan apa-apa yang terfikir dalam mindanya. Manusia telah bertutur dalam pelbagai bahasa mengikut tempat dan zaman yang berbeza. Rangkap ketiga ialah Tuhan menciptakan manusia pelbagai bangsa dan rupa fizikal. Manusia mengembara dan menghuni serata alam untuk mencari rezeki. Rangkap keempat ialah unsur-unsur alam menjadi dalil atau bukti bagi mengesahkan percaya Tuhan itu satu, Allah, berpandukan Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab terdahulu. Daripadanya juga kita memperbaiki persepsi kehidupan. Akhir sekali, rangkap kelima. Percakapan atau ungkapan yang dituturkan dapat menambah pengetahuan dan membuatkan manusia menghargai kewujudan diri. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan menjelaskan tentang tema sajak. Kepentingan berbahasa dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagai contohnya, kebolehan berbahasa, gunaan Tuhan telah membolehkan tamadun manusia berkembang dan ke generasi dan dari satu tempat ke satu tempat. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan memberi persoalan bagi sajak ini. Persoalan yang pertama ialah sikap bersyukur ke atas anugerah yang dikurniakan oleh Tuhan. Contoh, penyajak menyedari bahawa Tuhan telah mengurniakan kepada manusia kebijaksanaan untuk berbicara. Seterusnya, persoalan yang kedua ialah kepentingan bahasa kepada manusia. Sebagai contoh, manusia telah menggunakan kebijaksanaan akal untuk mengembangkan bahasa sehingga bahasa berbeza mengikut tempat dan zaman. Persoalan yang ketiga pula ialah sifat kesempurnaan manusia yang dianugerahkan Tuhan. Contoh, manusia pelbagai bangsa dan rupa telah diciptakan oleh Allah lalu bertebaran merata ke seluruh alam. Persoalan yang keempat ialah kekuasaan Tuhan menciptakan alam semesta. Sebagai contoh, manusia mengakui keimanan kepada Tuhan dengan melihat kepada alam semesta. Persoalan yang terakhir pula ialah peranan bahasa dalam sistem perhubungan. Sebagai contoh, bahasa dapat menambah pengalaman seseorang dan memahami hubungan sesama manusia dan hubungan dengan pencipta. Seterusnya, Jana akan menyambung pembentangan dengan menjelaskan tentang bentuk sajak dan unsur bunyi. Sajak. Sajak ini terdiri daripada 4 rangkap. Bilangan patah perkataan dalam baris, paling sedikit 2 patah perkataan, paling banyak 4 patah perkataan. Jumlah suku kata paling sedikit ialah 7 suku kata, paling banyak 13 suku kata. Seterusnya, unsur bunyi. Terdapat 2 unsur bunyi, iaitu asonansi. Contohnya, kami pindahkan makna perulangan vokal A. Dan aliterasi. Contohnya, engkau beri kami kata-kata perulangan konsonan K. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan menjelaskan tentang gaya bahasa yang terdapat di dalam sajak ini. Terdapat 4 gaya bahasa di dalam sajak ini. Gaya bahasa yang pertama ialah hyperbola. Contoh, terbentang di semesta alam. Gaya bahasa yang kedua ialah simile. Sebagai contohnya, seperti kami memetik buah-buahan.
Gaya bahasa yang ketiga pula ialah anafora, iaitu perulangan kata pada awal baris. Contoh, dari tempat ke tempat atau dari zaman ke zaman. Gaya bahasa yang terakhir ialah repetisi kata-kata. Contoh, rangkap 1 baris 1, rangkap 3 baris 1 dan rangkap 4 baris 1. Seterusnya, Aparna akan menyambung pembentangan ini dengan menjelaskan tentang nilai dan pengajaran yang terdapat di dalam sajak ini. Nilai dan pengajaran. Terdapat 5 nilai iaitu nilai kesedaran, nilai kebanggaan, nilai bersyukur, nilai keberanian dan akhirnya nilai kerajinan. Terdapat satu pengajaran untuk setiap nilai. Pertama ialah nilai keinsafan. Kita hendaklah berasa insaf akan kesalahan kerana Tuhan yang telah mencipta alam sekeliling supaya hidup kita akan lebih cerah. Yang kedua ialah nilai kebanggaan. Kita perlu berasa bangga kerana bangsa Melayu berjaya menjadi pelayar yang hebat. Yang ketiga ialah nilai kerajinan. Kita mestilah rajin membaca dan mengaji kitab-kitab lama untuk memperoleh ilmu. Yang keempat ialah nilai keberanian. Kita perlu berani menentang dan membantah perkara yang salah supaya keadaan tidak menjadi kucar-kacir. Dan akhirnya nilai bersyukur. Kita perlulah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita tidak akan menjadi seorang yang riak dan takbur. Dengan ini tamatlah sudah pembentangan kami iaitu sajak dalam persekitaran kata-kata. Sekian, terima kasih. Bye! Bye!